الحمد لله القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah kita berbual-bual ataupun leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk ancaman untuk yang melalaikan salat. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam dibina atas 5 perkara utama, dan mendirikan salat merupakan salah satu daripadanya. Kewajipan mendirikan salat terletak di atas bahu umat Islam yang mukallaf, baik lelaki maupun perempuan, yang perlu dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Salat dapat membersihkan diri umat Islam daripada dosa-dosa kecil masa lalu kita. Dengan itu, salat yang dirikan secara istiqamah dalam semua keadaan akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berada dalam rahmat-Nya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah kafaratu lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumaat ke salat Jumaat berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa yang berlaku di antaranya selama mana tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Menjaga salat dan mendirikannya menjadikan hati kita suci dan bersih daripada sifat-sifat yang tercela, iaitu mazmumah. Salat yang dibuat bukan sekadar melepaskan kewajipan, malah mampu menjadikan kita manusia yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dengan melakukan kebaikan dan berakhlak mulia secara berterusan. Salat yang didirikan akan mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hati kita juga akan menjadi tenang, tenteram apabila kita mendirikan dan menjaga salat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 18 hingga ayat yang ke-23 yang bermaksud, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, iaitu lagi bakhil dan kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, iaitu mereka yang tetap mengerjakan salat. Jangan kita menjadikan sebagian golongan yang mengambil mudah tentang mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dalam Al-Quran akan ada golongan yang mensia-siakan salat, lalu mereka hidup dengan mengikut rasa nafsu syahwat dan melakukan maksiat. Merekalah golongan yang akan diazab dengan azab yang dahsyat. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Yang bermaksud, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat serta menurut hawa nafsu, iaitu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dari neraka. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nescaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau akan mendapatnya di hadapanmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Menjaga Allah itu adalah dengan mendirikan salat dan melaksanakan arahan dan meninggalkan larangannya. Jika kita menjaga Allah, Allah menjaga kita dengan memakaikan kemuliaan agamanya dan memelihara kemuliaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masih ramai umat Islam yang meninggalkan salat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman yang keras kepada hamba-hambanya yang melalaikan ibadah salat, yang melalaikan ibadah salat secara sengaja, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43 yang bermaksud, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak masuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesiapa yang meninggalkan salat, maka dia bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bazzar dan juga Tabarani. Dinyatakan dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu taala mengatakan bahawa seorang yang meninggalkan salat kerana mengingkari kefarduannya adalah murtad, keluar daripada Islam. Manakala mereka yang tidak salat kerana malas dan tidak peduli, hukumnya fasik dan melakukan maksiat. Manakala dalam kitab As-Salah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala menjelaskan bahawa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja tergolong dalam dosa yang paling besar, dan lebih besar dosanya daripada membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan meminum minuman keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut membuat perbandingan di antara orang yang beriman dengan yang kufur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Baginda bersabda, bainar rajuli wa bainas syirk wal kufr tarkus salah. Beza di antara seorang yang beriman dengan yang syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Seorang boleh dihukumkan kafir sehingga sekiranya dia menafikan kewajipan salat. Mereka yang terlupa atau sengaja melalaikan ibadah salat dalam waktunya, wajiblah ia menggantikannya dengan segera pada waktu yang lain. Hukumnya berdosa dan wajib segera bertaubat bagi mereka yang sengaja melalaikannya. Oleh itu, marilah kita tanamkan tekad dalam diri dan menyeru ahli keluarga kita untuk terus bersama-sama istiqamah mendirikan salat fardu 5 waktu. Berusaha untuk melakukan salat secara berjamaah di masjid atau surau. Sempurnakanlah salat kita dengan melakukan salat-salat sunat seperti salat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran terhadap beberapa perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa arahan untuk mendirikan salat fardu 5 waktu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa azab seksa yang pedih akan ditimpakan ke atas mereka yang melalaikan ibadah salat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin dengan janji dan jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjaga salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan salat, dan adalah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.